Assalamualaikum semua. Pada hari ini kita berjumpa untuk belajar cara mencipta pantun dua kerat mudah dan cepat. Untuk mengetahui lebih lanjut, jom kita belajar bersama-sama. Untuk belajar mencipta pantun ni, ada baiknya kita ambil yang mudah dahulu. Pantun biasanya ada pantun 4 kerat, ada pantun nasihat, ada pantun lucu, ada pantun teka-teki. Tapi hari ini kita ambil yang mudah dahulu iaitu pantun dua kerat. Ada pembayang dan ada juga maksud. Jadi kita ambil yang dua kerat dulu. Cikgu ambil yang pertama. Cara nak cerita pantun di sini, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning. Kamu fokus pada merah dan berwarna kuning. Tengok dulu baris yang pertama. Potong kuku tepi kedai. Baca buku cepat pandai. Yang baris pertama tu dipanggil pembayang. Dia ambil yang tengah. Dalam pantun ni, biasanya dia ada 4 perkataan. Contoh, potong kuku tepi kedai. Ada 4. Baris berikutnya pun, baca buku cepat pandai. Untuk mudah, baris pertama 4, baris kedua pun 4. Tapi yang paling penting, kita nak cari rima dia. Rima tengah, rima akhir. Rima tengah tu yang warna merah tu. Kuku. Bawah dia, buku. Kalau akhir dia, kedai. Ujung dia mesti pandai. Okey, potong kuku tepi kedai, baca buku cepat pandai. Kalau maksudnya, sesiapa yang banyak membaca buku, dah pasti orang tersebut pandai. Ini baru yang pertama. Okey, fokus pada rima tengah dan rima akhir, iaitu perkataan kedua dan perkataan yang keempat. Satu dan ketiga ni, kamu boleh pilih mana-mana perkataan. Tapi yang penting, perkataan kedua dan keempat. Lihat pula contoh yang kedua. Burung helang singgah Melaka. Ringan tulang ibu suka. Ini cikgu ambil yang mudah dulu untuk kamu faham. Kamu tengok, burung helang, lang. Ringan tulang, lang. Singgah Melaka, ka. Ibu suka, ka. Okey, ada 4 perkataan juga di atas, bawah pun 4 perkataan. Kita dah masuk simpulan bahasa sedikit di sini. Ringan tulang, ibu suka. Anak yang rajin, dah pastilah ibu suka. Jadi fokus dia, perkataan kedua, helang, dia bunyi dia lang. Tulang. Okey, yang penting itu dah sama dah. Lang, tulang. Ka, Melaka, suka. Walaupun Melaka tu ada 3 suku kata, yang bawah ni 2 suku kata, tak apa. Mula-mula kita ambil dulu. Yang penting bunyi dia ka, lang. Okey. Burung helang singgah Melaka, ringan tulang ibu suka. Okey, itu contoh yang kedua. Tengok pula contoh yang ketiga. Beli barang untuk mertua. Murid garang jadi ketua. Fokus perkataan yang kedua. Barang, bunyi dia rang. Garang, rang. Mertua, tua ujung dia. Ketua, tua. Jadi apa? Beli barang untuk mertua. Kita pergi rumah mertua, kita beli barang. Dah pasti mertua akan suka kepada menantu. Murid garang. Nak jadi ketua ni kena tegas. Murid garang jadi ketua. Okey, itu contoh ketiga. Lihat pula contoh yang keempat. Teh tarik kuih bahulu. Ketiak zarit banyak bulu. Ini mungkin pantun lucu lah. Murid lelaki dia suka ngusik-ngusik sikit. Tak apa. Tak ada masalah. Yang penting kita cipta pantun ni kita rasa seronok. Bila kita seronok, dia akan datang lagi idea. Tapi kalau kita stres, dia tak akan datang. Contoh, teh tarik kuih bahulu. Ambil perkataan yang kedua tu, tarik. Jadi cikgu letakkan nama Zarit. Dia ada Zarif apa semua. Kita nak ambil hujung dia. Zarit, nama lelaki contoh. Tarik, zarit. Bahulu, bulu. Yang penting lu. Ini contoh yang keempat. Cikgu akan bagi lagi satu contoh pantun yang kelima. Okey, contoh yang kelima. Ini contoh yang popular lah. Pecah kaca, pecah sampan. Sudah baca, harap simpan. Apa maksud dia? Kita dah terima surat, sudah baca, harap simpan surat tersebut. Orang dulu hantar surat tidak rasmi. Sebab tu murid kena belajar. Surat tidak rasmi. Kemudian kamu belajar surat rasmi. Jadi pecah kaca, pecah sampan. Ambil kaca. Baca, sampan, pan. Simpan, pan.
Yang biasa gelap. Juga dia menggunakan yang atas sama contoh. Pecah kaca, pecah gelas, las. Sudah baca, harap balas. Itu dalam surat juga. Pecah kaca, pecah tong. Sudah baca, harap gantung. Kad raya dulu. Pecah kaca, pecah tong. Sudah baca, harap gantung. Orang dulu memang dia akan mulakan dengan pantun. Kadang-kadang akhir pun dengan pantun. Kalau kamu nak tengok pantun lagi, kamu boleh tengok dalam majlis peminangan, dalam majlis pertunangan, dalam majlis persandingan. Orang-orang dulu khususnya yang 60 ke atas masih mengamalkan dia. Sebagai generasi yang akan mewarisi, janganlah. Ini warisan orang kita ni, pantun. Cukup banyak pantun. Dan kalau boleh, kamu cuba belajar cipta pantun. Cluenya cikgu bagi mudah je. Satu, cari dulu. Kalau cikgu ambil yang bawah. Apa maksud yang kita nak sampaikan? Kemudian cuba cipta, dia buat 4 perkataan saja. Kemudian ambil yang atas. Perkataan kedua, perkataan akhir, mesti dia punya rima akhir dia sama. Rima tengah, rima akhir. Lengkaplah pantun. Dah boleh pantun 2 kerat, kemudian kamu latih pula pantun 4 kerat. InsyaAllah dalam siri berikutnya, cikgu akan ajar cara mencipta pantun 4 kerat. Kemudian kita cipta pula pantun teka-teki dan sebagainya. Okay, itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Jumpa lagi bersama Cikgu Zul dalam siri yang berikutnya. Assalamualaikum. Bye.